Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 31 hari bulan 10 2024 bersama dengan 28 Rabiul Tsani 46, kita dapat meneruskan menyambung balik pengajian tafsir surah Al-Maidah, surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Ayat yang kita akan baca hari ini 103, 104 dan 105. 3 ayat, di mana dalam 3 ayat ini Allah Ta'ala nyatakan perangai puak-puak jahiliyah telah mengharamkan beberapa jenis hayawan yang dicipta, yang direka-reka oleh mereka sendiri tentang hukumnya. Bahirah, saibah, wasilah, ham. Ada 4 kategori hayawan. Jangan buat nama anak ni hayawan, nama hayawan yang dipuja oleh puak-puak Quraisy. Jadi puak-puak kafir ni mereka-reka amalan yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga berpegang dengan ajaran tok nenek mereka, amalan tok nenek. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kemudian Allah nyatakan, istiqamahlah kamu di atas Islam, dakwah orang kepada Allah. Kalau mereka tak mau juga, pedulikan. Tak usah duduk duduk ikut orang tak nak, orang tak suka. Terbantuklah kerja kita hak lain. Orang panggil tala. Bahasa Kelantan kata tala. Bahasa Malaysia terbantut kerja-kerja yang lain. Jadi kita tak usah duduk layan orang. Kita buat apa yang kita nak, insya-Allah. Baiklah. Bagi jamaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 224. Kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tengok terjemahan ayat. Allahu akbar, alhamdulillah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Tidak sekali-kali Allah tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah. Apa dia bahirah ni? Tengok nota di bawah. Bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi dia boleh anak 5, dia sudah mengandung beranak 5 kali. Dan pada kali yang kelima itu ia melahirkan anak jantan. Oh, kuat dia punya SOP. Nah, anak yang kelima dia jantan. Maka unta yang tersebut dia dibelah telinganya dan dilepaskan bebas, tidak boleh diganggu. Perbuatan semacam ini telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Dia mai apa dia panggil ni? Mai unta. Ingat tu, bahirah binatang unta hok beranak 5 kali. Anak yang kelima dia jantan. Apa pula saibah? Saibah unta betina yang dibiarkan lepas bebas kerana dinazarkan untuk berhala mereka. Dia kata kalau aku boleh apa-apa, maka unta aku ni bebas untuk berhala. Dia ada tanda dia lah. Dia buat penanda, jadi orang tengok, ni tali ni unta Tuhan. Oi, naik taraf unta weh. Unta sudah naik taraf jadi Tuhan, jadi unta Tuhan. Dia tidak Tuhan macam setengah orang nyembah berlembu tu dah. Jadi cuma unta mulia kerana berhala. Na'udzubillah. Wala wasilah. Wasilah tu apa pula? Wasilah ni kambing betina yang beranak kembar 2. Anak betina berturut-turut sebanyak 6 kali. Payah juga nak dapat dia punya, nak cukup lengkap dia punya SOP ni. Kambing betina beranak kembar, anak betina berturut-turut sebanyak 6 kali beranak. Dan pada kali yang ke-7 ia beranak kembar 2, jantan dan betina. Jadi kali ke-7 dia beranak anak terkembar jantan, seekor jantan seekor betina. Maka anak yang betina itu dinamakan wasilah, lalu dibiarkan tidak diganggu. Dan kambing jantan yang separuh dengannya tidak disembelih untuk berhala mereka. Itulah cerita wasilah. Kambing jantan separuh dengannya. Baik, ham. Apa pula ham ni? Ham unta jantan yang telah membuntingkan unta betina sebanyak 10 kali. Ni bapak jantan kedai best sikit. Dia telah membuntingkan unta betina 10 kali. Ia dibiarkan lepas bebas dan tidak diganggu. Jadi bebas lah pok dia tu. Hebat. Ini cerita jahiliah, karut marut jahiliah ni. Baiklah. Allah kata apa? Akan tetapi orang-orang yang kafir itu sentiasa mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Dia tak memikir dengan otak, dia tak memikir dengan akal, dia memikir karut marut dia panggil. Ini bahayanya buat agama sendiri. Baiklah, munasabatul ayah. Kita tengok munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma mana Allah Ta'ala nas minal bahthi an umur lam yukallafu. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala larang hamba-hamba dia giduk korek
hukum yang Tuhan tak syariatkan. Orang kata pergi haji sekali, dia minta tiap tahun kau cari penyakit. Kazalika man'ahum. Demikian jugalah Allah Ta'ala larang kita buat satu undang-undang yang Tuhan tak suruh buat. Tak ada pergi cari. Yang ni iltizam. Walamma kana al-kuffar yuharrimuna ala anfusihim. Kafir ni telah mengharamkan beberapa perkara ke atas diri mereka, sedangkan mereka berhajat pada hayawan. Dia miskin, tapi gimnaza hayawan tak boleh makan. Hidup belah telinga hayawan ni. Akhir kali papa kerana puak dia unta ada tak boleh makan, tuan sendirinya tak ada makanan, nak cari pasal. Maka Allah nyatakan kebatilan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita sebut tadi. Tafsir kata apa? Ma ja'alallahu min bahiratin. Allah Ta'ala lam ya'zanillah mutlaqan. Allah Ta'ala tidak beri keizinan sama sekali kepada mana orang-orang yang buat bid'ah, reka-reka dalam agama, itu tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan tak benar bahirah. Tadi sebut dah kan, bahirah tu apa benda? Unta yang dibelah telinga, kemudian tak boleh naik. Bila cukup syarat je lah. Cukup beranak 5 kali tadi. Wala saibah. Saibah ni ia lepas kita lah. Wala wasilatin wala ham. 4 kategori binatang ni tak boleh ganggu. Itu hayawan Tuhan. Macam-macam lah. Panggil hayawan Tuhan tu. Kita nak kata guna tuan-tuan, main hak Tuhan. Tak tahu apa tu. Allahul musta'an. Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Allah Ta'ala tidak syariatkan perbuatan ini. Bukanlah satu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kafir-kafir yang ada itu, apa dia? Kafir yang ada itu yaf'aluna dzalika bighairi dalil. Dia tak payah pakai dalil. Dalil apa? Bagai kadut tak ada dalil. Wa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, dan mereka telah mereka-reka hukum ke atas Allah Ta'ala secara dusta. Ini hukum Tuhan, ini hukum Tuhan. Hukum Tuhan ambil mana? Hukum buat sendiri tu. Maka Allah jatuhkan hukum ke atas mereka. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Ai wa aktsaru haula'il kufar. Kebanyakan puak-puak kafir itu la yamlikuna aqlan sahihan rasyidan. Tidak mempunyai akal yang cerdik, yang waras, yang boleh berfikir. Kalau ada akal kenapa pergi sembuh hayawan? Ada akal kenapa duduk besar hayawan? Ada juga orang tanya. Baru yang kita bincang tentang al-hadiyu. Hadiyu hatta yablughal hadiyu mahillah. Tu orang Islam bawa unta pergi Mekah tu, dia panggil hadiyu. Tu nak pergi makan, bukan pergi lepas. Beza jauh jarak ni. Hak ni untuk dimakan. Oh, ni untuk makan. Kita ni bukan untuk makan, kita pergi untuk apa? Untuk lepas. Dia sendiri tak ada makanan. Itu orang panggil cerdik lagi tu Makannya ada, pergi lepas. Allahu Akbar. Allah Ta'ala syariatkan hayawan-hayawan ni, dia panggil bahimatul an'am, menjadi kegunaan manusia untuk ditunggangi. Sebahagiannya boleh ditunggang, macam unta. Naik, kambing orang tak naik weh. Nah, untuk dimakan, untuk diminum susu dia, intifa' bil julud, ambil manfaat dengan kulit dia, macam-macam benda boleh buat. Allahu Akbar. Karena itulah bila anda pergi ziarah sahabat-sahabat kita di luar negara ni, yang kita pergi minggu ni baru balik semalam, kita tengok keperluan mereka tu. Orang bukit, dia panggil orang bukit ni macam orang asli kita sini, tapi spesies dia lain. Korban-korban yang dibawa oleh NGO tu, dia sembelih dibekukan sebagaimana kerajaan Arab Saudi
bekukan sembelihan hadiu di Mekah, masuk dalam peti, masuk dalam, jadi kita simpan. Jadi hayawan itulah, korban-korban yang tuan-tuan duk bagi itulah mereka gunakan untuk menjadi makanan kepada anak-anak asnaf, mu'allaf dan orang-orang yang ada di kawasan itu. Mana dia boleh makan, boleh simpan, boleh makan. Jadi bekalan. Ini kalau kita tak cudiklah Tuhan bagi makannya, kita biarkan. Dia sendirinya tak ada makanan, kita kata, oh, nak kata bodoh ke marah. Tapi Tuhan sendiri kata la yaqilun, tak ada akal buat tu. Jadi kadang-kadang bahasa Al-Quran itu lebih sentak daripada bahasa kita. Kita kata tak sudi, Tuhan kata tak ada akal. Kesimpulannya tertu bas. Ai wa aktsaru haula'il kufar la yamlikuna aqlan sahihan rasyidan, tidak memiliki akal yang betul, yang benar. Wa innama yansaquna ila tilka syari'atil batilah, mereka diikut syariat, buat undang-undang yang batil. Bijahlihim, karena mereka jahil. Muttabi'ina fi zalika akabirahum, duk ikut bos-bos mereka. Bos dia kata nak, hak bodoh pun ikut. Kata apa? Baiklah. Itu tafsir tentang 4 jenis kategori hayawan yang dimainkan oleh syaitan ke dalam akal puak-puak kafir. Kita orang jangan buat perbandingan biar betul. Perbandingan di antara hadiyu dengan binatang tadi, bahirah, saibah. Dia lepas gitu, makan mapuh kering gitu. Mati tua panggil. Mati tua. Oh, kita mati juga, mati hadiyu ni. Mati juga apa? Mati sembelih. Boleh makan. Alhamdulillah. Ni orang cerdik. Baik, kita pindah kepada ayat yang kedua dalam CD ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Ajak kepada kitab Allah, ada kepada Rasul. Apa jawab puak kafir? Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati tok nenek kami mengerjakannya. Ini dia panggil agama tok nenek. Orang ajak kepada Quran dan Sunnah, ajak kepada dalil, kita kata pada orang buat ramai-ramai. Benda ni telah berlaku ke tempat kita lama, sebati dah. Tak perlu diubah-ubah. Itu bahaya lah gitu. Yang kita naknya biar apa? Biar rapat kita punya tu. Ikut sunnah, ikut Quran, ikut dalil, bukan ikut orang. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk? Nak ikut juga? Ikut dah, bukan nak ikut juga. Sudah ikut. Allahul musta'an. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini. Lamma harramu hadhil asya, dalam ayat 103 Allah nyatakan mereka telah mengharamkan 4 jenis hayawan. Dengar ni, ittarru ila tahlilil maitati, mereka terdesak nak menghalalkan bangkai pula. Jumpa kambing mati, boleh makan. Kambing hidup, koyok telinga, tak boleh makan. Ini tak cerdik orang panggil. Jadi mereka mengharamkan yang baik, faharramut tayyiba wa ahlul khabith. Binatang molek-molek segar, fresh ni haram. Binatang hok jadi bangkai dah halal, terpelek. Bila jadi lagu ni, lamma takhazuhu dinan, bila dia jadi satu agama, suatu pegangan,
mengikut ajaran tok nenek orang-orang dulu, maka mereka terheret sama ke mana? Ke ke lembah kehinaan, naudzubillah, kesesatan. Tak ada akal lah dia tu. Jadi itu munasabah ayat. Allah Ta'ala nyatakan di sini perangai buruk mereka, tak mau ikut peraturan, tak mau ikut syariat Islam. Tengok tafsir. Wa idza qila lahum ta'alu ma ila anzalallahu wa ila rasul. Bila dikatakan kepada mereka apa yang mereka telah mengharamkan, binatang yang Allah Ta'ala halalkan, halumu, mari kita tengok kitab Allah. Mari kita tengok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya jelas pada kamu syariat Allah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang reka, mana yang benar, mana yang betul. Mari sini. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka jawab, cukuplah. Dia kata apa ni? Hasbuna, cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapati tok nenek kami mengerjakannya. Nak gapo lagi? Tok ayah kita buat dah. Orang tua-tua kita buat dah. Masyarakat kita buat belaka dah. Kenapa nak ubah? Oi, bahaya lagu ni. Kita ajak berpaksi kepada dalil, dia ajak berpaksikan kepada orang ramai. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Qalu jawaban, mereka telah menjawab ala man da'ahum ila zalik, kepada orang yang ajak dia kepada kita Allah. Yakfina ma wajadna alaihi, cukuplah, padalah, madailah dengan ajaran untuk nenek kami, tak perlu ubah-ubah. Wa nahnu lahum tab'un fi zalik, kami menjadi pengikut setia kepada tok nenek. Allahu akbar. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allah kata, sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah petunjuk, tak kira ayat tabi'una aba'hum, adakah mereka nak ikut tok nenek mereka walaupun mereka dalam keadaan la yastahiqun an yuttaba'u, mereka tidak berhak untuk ikut, tak berhak. Iz la yahmiluna ilman bi syariatillah, mereka tak ada ilmu tentang perundangan syariat Allah, mereka tidak beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Macam mana mereka nak ikut? Kumpulan yang tak boleh diikut dijadikan sebagai ikutan. Ini dia panggil bahayanya perbuatan seperti itu, wal iyaz billah. Ini semua mainan syaitan. Bila Tuhan, dia kata apa? Dengar ni. Dia kata hayawan yang kamu sembelih dengan tanganmu, hakmu mati, mu boleh makan. Hayawan yang Tuhan matikan, mu tak makan. Apa dia? Bangkai. Bangkai tu, lembu mati ke, unta mati ke, apa mati, dia kata Tuhan mati, mu tak makan. Hak kamu sembelih makan. Ini mainan syaitan dalam akul orang tua-tua Quraisy. Maka mereka makan bangkai yang tidak baik, mereka tinggalkan makanan yang baik. Ini pelik lah. Dia orang panggil pelik benda tu. Allahu Akbar. Balik. Marilah kita pergi. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat tanda pelajaran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka puak kafir, mari ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Quran.
Mereka kata kita ikut, kita biasa dah. Kita ikut amalan kebiasaan kita daripada tok nenek kita. Tuhan kata mu nak ikut juga di tok nenek mu sesak barak pun nak ikut juga. Itulah perangai-perangai buruk yang ada pada mereka. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. Ayat 105. Ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat pada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk. Taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan pada kamu balasan bagi apa yang kamu kerjakan. Kamu telah lakukan. Jadi ayat ini Allah SWT nyatakan kepada kita. Tengok munasabah ayat. Ai lamma kana al-mani'u lahum min qabulil huda, apabila mereka tak mau terima petunjuk Allah Ta'ala, kono-kononnya kalau tinggal perbuatan tok nenek ni, mereka telah membodohkan tok nenek. Jadi Allah SWT nyatakan bahawa kalaulah itu pendirian mereka, setelah kita nyatakan kebenaran, maka alaikum anfusakum, menjaga diri mulah. Tak boleh buat apa dah. La yadurrukum, tak ada mudarat pada kamu. Orang tak ikut, nak kata macam dia tak mau ikut, dia terpaksa pun tak jadi. Allahu Akbar. Jadi ayat ini menjadi panduan kepada kita. Kita kena cuba usaha dulu dakwah. Ajak orang kepada kebenaran, ajak orang pada buat baik. Kemudian bila tak jadi juga, tinggalkan. Tuhan tak paksa kita lebih daripada apa yang kita mampu. Di akhir surah Al-Baqarah kita baca hari-hari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak paksa lebih daripada kita mampu. Setakat mana kita mampu, hak kita gerak, buat. Hak tak mampu, sabar. Tapi jangan guna ayat ni awal-awal lagi. Alaikum anfusakum. Aku jaga aku ya, orang lain mampu pergi ya. La. Hadza ba'da ta'lim. Selepas daripada kita berdepan dengan mereka dulu. Depan dulu. Kalau perlu berhujah dulu. Kalau perlu berdebat dulu. Kalau perlu munazarah dulu. Lepas pada tu dia tak ira juga, kerah kepala juga, macam setengah orang lah. Berdebat. Sudah berdebat, masing-masing kerak video. Cari tempat-tempat yang dikatakan boleh melemahkan kawan, boleh menjatuhkan kawan. Hak tu duk jaja. Ini masalah kepada kita sekarang. Itulah penjajaan. Hak ni orang ni tak betul, orang ni gagal faham, orang ni macam-macam dia punya istilah. Hak fahamnya dia seorang tak jadi. Jadi kita kena ingat di sini, alaikum anfusakum ni bila setelah kita menjalankan tugas. Selepas kita menyampaikan, baru kita break, termenung keseorangan, menunggu apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Itulah. Alhamdulillah, tak buat hijau, dakwah pun tidak, duduk dia semata-mata. Lepas tu, la yadurrukum, ianya mampu orang lain.
Salah. Jangan salah pasang ayat di tempat yang tak betul. Jangan. Kita kena letak betul ayat Quran tu. Di mana ke tempat yang sesuai dengan dia. Maknanya jalankan tugas alaikum anfusakum. Tengok dia punya tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu alzimu anfusakumul amal. Nalah kamu tetapkan diri kamu beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah Taala, meninggalkan maksiat. Kalau orang tak ikut juga, orang nak maksiat juga, orang tak mau ikut dakwah awak juga, biarkanlah mereka. Pedulikan mereka. Tapi setelah kita bertugas lah. Sekarang ni yang kita bimbang, adakah kita bertugas? Ada kita telah menyampaikan risalat Allah kepada manusia ataupun tidak? Susah tuan-tuan dan puan-puan. Pengalaman kita pergi melawat di utara Thailand tu, masa 30 tahun lebih baru sampai pendakwah-pendakwah kita dari Fatani, dari Malaysia, sampai ke dia panggil Chiang Rai, itu baru sampai situ. Payau, atas lagi. Payau ni negeri sempadan dengan orang panggil segitiga emas tu. Dia ada Burma, Myanmar, Laos. Tiga negeri ni. Pendakwah-pendakwah kita yang awal yang menerokai dakwah di sana, Allah Ta'ala curahkan rahmat kepada yang sudah mati. Allah Ta'ala beri istiqamah, kekuatan kepada yang masih hidup untuk meneruskannya. Dia panggil sungai itu, nama dia Sungai Mekong. Sungai Mekong. Dia kata apa? Kita nak jadikan Sungai Mekong ni tempat wuduk orang Islam. Maknanya cita-cita dia nak Islamkan kawasan itu. Tapi mereka telah usahakan, belum berjaya. Di sana macam-macam agama utama dia agama Buddha. Kemudian macam-macam agama lain ada. Kita mengatakan mereka telah menyampaikan tugas. Ya, orang tak dengar juga, itu bukan di luar kuasa, bidang kuasa kita. Allahul musta'an. Tengok ayat. La yadurrukum man, bila setelah kita bertugas. Tapi kalau tak bertugas duk main la yadurrukum, no. Bukan begitu cara dia. Bukan begitu mahar dia. Kita kena ingat molek. Jadi cara dia nya tugas, orang tak dengar juga, la yadurrukum man. Baru kita betul. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ay inna ma'alakum fil akhirati ilallahi wahdah. Tempat kembali kamu di akhirat esok, kita akan bertemu dengan Allah yang esa, yang tunggal. Wa sawfa yukhbirukum bima qaddamtumuhu fid dunya. Allah Taala akan tayang balik apa yang kita buat di dunia ni, min khairin aw syarrin. Kita buat hak molek ke hak tak molek? Hoi, kita buat hak molek, kita solat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita dakwah, alhamdulillah. Kalau buat hal tak boleh pula, orang ni duk kata ke orang, duk mengeji orang, duk zalim orang, duk menindas orang, duduk cari salah awak. Sebab itulah Allah kata fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala ni tak ada benda yang sembunyi bagi dia, tak ada benda yang terlindung bagi Allah Ta'ala, semuanya Tuhan tahu. Maka akan dibalasnya apa yang telah kamu kerjakan itu. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tuhan kata aku nak bagi pahala kepada kamu, sebagaimana Allah Ta'ala juga akan beri bala kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang taat boleh pahala, orang yang derhaka boleh bala. Dia dua tu atas dunia ni, pahala dan bala. Pahala dan bala. Baiklah, tamatlah pelajar 3 ayat, tafsirnya secara ringkas-ringkas. Sekarang kita mencari 5 faedah dari ayat yang mulia ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, al-faidatul ula
Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah Ta'ala tidak sekali-kali mensyariatkan. Tengok baliklah nota kaki yang saya dah baca tadi. Bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham ni semuanya 4 jenis hayawan yang diperuntukkan kepada berhala. Maknanya binatang ni dia buat tanda, ada di belah telinga ke apa benda, yang betulnya tak boleh sembelih hayawan. Hidup bebas kerana dia hayawan kepunyaan Tuhan. SOP dia panjang dah tadi kita sebut kan. Kepunyaan Tuhan. Jadi tak boleh lah. Itu kita panggil tak cerdiknya orang ni. Fihi dilalatun ala anal insan. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia buat sendiri undang-undang. Hak dia buat tu hak tak betul. Sebagaimana puak kafir kata apa tadi? Hayawan yang Tuhan bunuh, yang Tuhan mati, mu tak makan. Hayawan yang kamu sembelih dengan tanganmu makan, pelik. Sedap ke? Maknanya bangkai tak boleh makan lah. Ni hak sembelih makan. Hak Tuhan mati mu tak makan. Itu semua tu betul-betul guna otak, guna akal yang menyeleweng daripada jalan hidayah. Allahu Akbar. Jadi syaitan telah menghiaskan perbuatan manusia ni yang buruk jadi molek. Macam kita gini, banyak benda-benda yang buruk dari neraca mizan asy-syariah. Kalau kita tengok dari kacamata syariat, buruk, tak molek. Tapi tengok dari kacamata masyarakat, modern lah tu, standard lah tu, hebat lah tu. Ini masalah yang berlaku kepada kita. Allahul musta'an. Allahu Akbar. Jadi ada orang manusia, dia reka-reka cipta agama dia sendiri. Nak buat apa? Ini bahayanya khatarul ifta, bahayanya mengeluarkan pandangan fatwa tidak mengikut SOP syariat. Ini bahaya. Karena itulah Tuhan kata wa aktsaruhum la yaqilun. Orang yang menghalalkan benda yang Tuhan haram, mengharamkan perkara yang Tuhan halal, itu apa dia? Itulah manusia yang mereka-reka cipta hukum sendiri, kemudian ditempelkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat gitu. Allahu Akbar. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam ayat ni, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Puak-puak kafir telah mereka-reka satu ibadat yang Allah Taala tidak syariatkan. Itu semuanya bohong, dusta, berlawak belaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Baik. Jadi setiap orang yang mereka-reka hukum, dia pakak buat dia ya, tidak berdasarkan pada mizan syariah, maka orang itu telah buat undang-undang lain daripada undang-undang Allah, cukup berbahaya bagi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faidatus tsaniyah, yang kedua, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Bila ajak mari kepada Allah Ta'ala, Quran, kepada sunnah, cukuplah kita dapat untuk nenek dah. Jadi dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, orang awam kita panggil mereka secara umum, mari kita kepada kitab Allah dengan Rasul, sunnah. Wa idza qila, apabila dikatakan, siapa kata? Siapa kata? Tengok dalam tafsir kata wa abhamal qail. Allah Taala tak sebut siapa kata. Imma likasratil qailin,
Boleh jadi dengan sebab ramainya orang yang berkata, wa imma li ikhtilafi maratibihim, ataupun berbeza tingkatan mereka. Lianna kasratal qailin, bila kata ramai orang kata, menyebabkan orang nak dengar. Ramai ada orang cakap ni. Kita kata boleh. Siapa? Siapa ramai tu? Ramai. Jadi menyebabkan orang nak dengar. Oh, ramai ada orang tak setuju, ramai orang kritik, ramai orang tegur, tapi dia tak peduli. Itu dipanggil bahaya. Itu dipanggil dari sudut bahasa lah. Wal martabatul uliya tujibu aidan, bila kita dengar orang yang hebat-hebat bercakap, jadi menyebabkan orang nak dengar dia punya kata-kata. Ini baklah. Jadi ayat ini juga mengajar kepada kita supaya tidak taksub pada pandangan orang semata-mata apabila menyalahi kitab dengan sunnah. Jadi siapa dia ikut juga, hak lawan juga Al-Quran, hadis. Quran kata haram, dia kata halal. Sunnah kata halal, dia kata haram. Maka orang ni syabahum bil kufar, ada ikut perangai puak kafir, mengutamakan amalan tok nenek lebih daripada amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang diturun oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga dibawa oleh Nabi SAW dalam sunnah. Ingat molek, kerah kepala, hasbi, cukuplah, tok nenek kita ada dah. Benda ni sudah menjadi arus perdana. Kenapa mau ubah-ubah? Kenapa mau bincang-bincang? Tak payah bincang. Kita kadang-kadang kita perlu arus perdana lah. Tapi ada orang lain, ada juga pandangan-pandangan yang bersandarkan kepada Quran dengan sunnah. Kena bagi ruang. Jangan kongkong mereka dengan undang-undang yang diciptakan. Itu satu-satu pengongkongan yang cukup berbahaya. Baik. Faedah yang ketiga, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dia kata cukuplah mengikut agama tok nenek. Agama tok nenek ni agama yang ikut tok ayah dia buat. Maka ayat ini sekali lagi wujubur ruju' ila ma ja'a fil kitab was sunnah. Ayat ini menjadi dalil wajib kita ikut Quran dengan sunnah, li'anna Allah ankara ala haula'il ladina qalu hasbuna ma wajadna alaihi. Karena Allah Ta'ala engkar kepada puak kafir yang kata cukuplah tok nenek kami sudah ajar, sedangkan dia menyalahi peraturan Al-Quran. Maka ayat ini menjadi dalil la yajuz, tidak boleh, tidak harus sama sekali meninggalkan petunjuk Al-Quran dan meninggalkan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut manusia, maka kita kata binasalah kita. Faedah yang keempat, al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Orang beriman, menjagalah diri kamu. Bila ni? Sebila-bila masa saja. Lebih-lebih lagi selepas kita telah menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di sini ulama tadabbur kata anna islahan nafsi wal inayata biha min muqtadayatil iman. Membaik pulih diri, betul jiwa, betul diri kita, jaga molek diri kita ini termasuk dalam tanda-tanda orang yang jaga iman. Orang jaga iman, orang betul diri. Tengok amalan kita ikhlas ke tak ikhlas. Tengok amalan kita ikut sunnah ke tidak. Itu baru panggil betul diri. Ini kalau amalan kita tak ikut sunnah ke apa, ikut orang, itu dia panggil agama tok nenek. No. Nah, kemudian Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, ayat 104 ni, perangai kafir ikut tok nenek semata-mata. Bayan annahu la yanbaghi lil mu'min an yatashabbahu bihim fi hadhihi at-tariqah. Allah nyatakan dalam Quran ini, dalam ayat ini, orang mukmin jangan ikut gaya puak-puak kafir. Betul ke tak betul? Asal ketuk nenek buat betul. La, betul ke tak betul? Asal ketuk nenek buat jadi betul. Kita kata no, tidak sama sekali. Ingat molek tu. Allahu akbar walillahil hamd. Ayat ini bukan mutlak kata jaga diri, pakai jaga diri, tak hijau apa? La.
Jaga diri itu maksudnya kita kena usaha buat perkara-perkara yang baik, perkara yang mendamaikan, dan perkara yang boleh membawa kita kepada keadilan, kesucian, dan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita buat kerja, barulah kita pergi kepada siapa? Kita pergi kepada alaikum anfusakum. Tak ada orang ikut aku jaga diri aku dah lah. Jaga diri ni memang kena sentiasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah akhir di Quran tu, ya ayyuhallazina amanu qu, suratul tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Cuma dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, bukan jaga diri seorang, tak. Jaga masyarakat, kerja dakwah, lepas tu baru jaga diri bila orang tak peduli. Itu maksud dia begitu. Jangan lemah, jangan lari dalam dakwah, dalam perjuangan. Sebab kalau kita lemah, kita jam, tak boleh buat apa. Itu bahayanya suasana yang berlaku. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita semua para jemaah, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, para pencinta kepada kebenaran, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa sedap hati, jangan rasa selesa hidup, sebab semua kita akan kembali kepada Allah. Dengan kita kembali kepada Allah, apa akan jadi? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan nyatakan, aku akan balas, aku akan jelaskan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Maknanya bila kita tahu kita ada balasan, bila kita tahu di sananya ada perkara yang Allah Ta'ala nak balas, jadi para jemaah sekalian, kita kena usahalah buat yang terbaik supaya kita mendapat balasan yang baik. Jangan malas-malas. Satu. Poin yang kedua dalam ayat ini, tanda poin yang kedua ni penting. Dia kata, annal insan la yuhasabu ala hadithin nafsi. Setiap orang itu tidak diambil dosa, dijatuhkan hukuman dengan hadisun nafsi, orang panggil lintasan dalam hati. Tak. Selagi tak buat, tak kira. Kecuali niat betul-betul niat nak buat benda baik, Allah Ta'ala beri pahala. Innamal a'malu binniyat. Itu kita kata alhamdulillah. Sebab itulah kita dalam bab ni Allah Ta'ala kata, aku akan nyatakan, aku akan balas pada semua apa yang kamu katakan. Jadi ada pun khayalan dalam hati, Allah Ta'ala tak ambil kira, kita kata alhamdulillah. Kalau ambil kira ada tak? Jawab dia, banyaklah kita masalah. Muka duk khayal sentiasa, khayal sana khayal sini. Nah, feeling dia bagi khayal. Dalil mana Allah Ta'ala tak ambil tindakan ke atas orang yang cakap dalam hati ni? Hadis, tengok hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah SWT tajawaz, mana lepas daripada umat aku ni apa yang terkhayal dalam kepala dia, selama dia tak bercakap, tak buat atau tak bercakap. Orang ni contohnya dia khayal nak buat benda tak baik lah, mikir, tapi dia tak buat, tak dikira dosa lagi. Tak bercakap, tak apa. Cuma kalau kita tahu dah khayalan itu tak betul, istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah. Ya Rabbi, berilah hidayah kepada hamba ni supaya benci pada maksiat dan mungkar. Kalau tidak, bahaya juga tu. Main khayal semua, akhir kali tak tahu gimana, kita kata ini cukup berbahaya. Jadi alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada pagi ni. 5 faedah telah dicari. Setiap kita akan dibalaskan hukumannya oleh Allah Azza wa Jalla.
Yang baik-baiklah, yang buruk celakalah dia. Wal iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada keburukan yang berlaku itu. Baik para pelajar ini, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.